إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعله لأحد غيرك. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis yang kita berbincang berkenaan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan kitab yang tinggilah bagi orang yang biasa dengan pengaji hadis ni. Kitab ni kelas yang terakhir. Kelas akhir tu ada mengaji kitab ni. Biasa kalau ada maulana-maulana tak, dia tak bagilah orang baru-baru habis ngajar kitab tinggi-tinggi ni. Dia akan suruh mengajar kitab rendah-rendah dulu. Tak hadza kitabun ke, ngajar-ngajar hak biasa dulu, tajwid ke, kelas 1, kelas idadi ke. Bila lama baru dia akan naik selakor pergi ke kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Nak boleh kau siapa ngajar kau kitab ni lama. Supaya apa? Supaya ilmu alat tu kemah dulu. Ilmu alat dia dari segi nahwu, sarahnya, mustalahat apa semua kemah dah barulah setuh kitab ni. Jadi sebagaimana kebiasaan lah bila orang tu baru dalam sesuatu tu, banyaklah salah silap ni, kekurangannya. Jadi tunjukkan oleh Maulana Wan Kamar Zaman hafizahullah, iaitu bab ma jaa fi zakati adh-dhahabi wal wariq. Bab berkenaan dengan zakat emas dan perak. Zakat emas dengan perak ni boleh dikatakan semua yang kita ada sini lah ada kaitan. Tidak kata aku tak ada emas ke apa semua. Kemungkinan semua orang akan ada kaitan dengan tajuk yang kita akan bincangkan. Lebih-lebih lagi lah pada tajuk yang sebelum ni yang Maulana Wan Kamar Zaman hafizahullah kita baca, iaitu ancaman yang Nabi SAW beritahu kepada sahabat berkenaan dengan orang yang tidak mahu bayar zakat. Orang yang tak bayar zakat diberi ancaman oleh Nabi SAW. Antaranya kalau hak berkenaan dengan binatang, binatang tu akan pijak dia. Dan kalau yang melibatkan harta ni, emas, perak ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran yang mana emas tadi akan dipanaskan dan akan distreka. Tak letak di belakang dia, di dahi dia dan seterusnya. Jadi benda ni benda yang serius. Jadi kita cubalah tengok faedah-faedah daripada perbincangan kita pagi ni. Mudah-mudahan kita dapat amalkan yang mana yang baik dan kita dapat perbetulkan yang mana yang silap. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي
شوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم وليس لي في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم رضي الله عنهما. قال أبو عيسى روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه. وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما جميعا. Daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Qad afautu an sadaqatil khayli war raqiqi. Sesungguhnya aku telah memaafkan zakat kuda dan juga zakat hamba sahaya. Fahatu sadaqatar riqa. Maka berikan zakat perak min kulli 40 dirhamun. Bagi setiap 40 dirham maka dikenakan 1 dirham. Dan tidak ada apa-apa pun bagi 190 dirham. Dan apabila mencapai 200 maka padanya 5 dirham. Jadi Nabi SAW memberitahu, sesungguhnya aku telah memaafkan zakat kuda dan zakat hamba. Jadi antara maksud ataupun antara yang di syarah yang diutarakan oleh ulama, kenapa Nabi SAW kata aku telah memaafkan sedekah zakat kuda dan hamba sahaya. Di antara maksudnya yang dikatakan adalah kemungkinan sebelum Nabi SAW bagi tahu ni, zakat untuk kuda dan juga hamba ni diwajibkan. Jadi Nabi SAW pun pada hari itu memaafkan, maka tidak ada kewajipan lagi bagi zakat kuda dan zakat bagi hamba sahaya. Tapi akhir mari selepas ni perbincangan ataupun tajuk berkenaan dengan zakat kuda. Dan di sana masih ada perbezaan pendapat dari a'immah lah, dari kalangan ulama berkenaan dengan zakat kuda. Sama ada tidak ada zakat lagi bagi kuda ataupun masih ada zakat bagi kuda. Kemudian Nabi SAW kata, aku dah maafkan bagi kamu zakat untuk kuda dan zakat untuk hamba sahaya, maka tunaikanlah zakat perak.
Jadi sebagaimana yang kita belajar dah, yang kita telah maklum, zakat perak ni sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab yang lain ataupun dalam buku-buku fiqh, dia punya nisab dia adalah 200 dirham. 200 dirham. Bila sampai 200 dirham, maka kena keluar ke 5 dirham. Kena keluar ke 5 dirham. Jadi 200 dirham, kalau kita tengok dalam Malaysia kita ni, biasanya digunakan berat gram bersamaan dengan 595 gram. 595 gram. Ada juga setengah negeri yang ambil 594. 594. Dan ada setengah kitab yang berbahasa Arab lah, dia tulis 572 gram. Itu perbezaan dari segi bilangan lah. Berat untuk 200 dirham tadi. Untuk apa? Untuk zakat perak 200 dirham. Dan yang kita perlu keluarkan adalah sebanyak 5 dirham. 5 dirham tu 2.5 lah, 2.5% daripada harga berat dirham, berat nisab tadi tu 595 perlu didarat dengan 2.5%. Maka akan keluarlah berapa zakat yang perlu dikeluarkan berkenaan dengan perak tadi. Jadi tengok berat perak, darat dengan harga semasa, dan kemudian darat pula dengan 2.5%. Maka akan keluarlah jumlah zakat yang perlu dikenakan kepada, yang perlu dibayar bagi pemilik perak tadi. Dan di sini Nabi kata setiap 40 dirham keluarkan 1 dirham. Setiap 40 dirham keluarkan 1 dirham. Sedangkan nisab dia untuk dikeluarkan zakat tu dia perlu mencukupi 200 dirham. Tapi sini kenapa Nabi SAW sebut dah 40 dirham kena keluarkan 1 dirham? Tak. Adakah tak cukup haul lagi kena waktu bid dah? Tak. Jadi antara jawapannya adalah bukan nak kata 40 tu kena waktu bid dah 1 dirham. Tak. Tak. Yang cara kita kiranya, bila cukup 200 tu baru kita keluarkan 5 dirham. Selagi mana tak cukup, kita tak keluarkan. 40 ke, 80 ke, tak, 120 ke, tidak perlu keluarkan zakat. Cukup 200 baru kita keluarkan zakat. Nah, ini dikatakan cara mengira. Cara mengira maknanya 200 keluarkan 5 dirham. Jadi 40 tu 1 dirham. 40 1 dirham tu cara kira sahaja. Jadi selagi mana tidak cukup 200 dirham tadi, maka tidak perlu keluarkan. Wallahu a'lam. Dan tidak ada sesuatu pun bagi 190. Maknanya selagi mana tidak cukup 200, bagaimana yang kita kata tadi, tak cukup 200, tak 199 ke, 190 ke, tidak ada gapo-gapo. Cukup 200 baru keluarkan 5 dirham. Cukup 200 dirham tadi, maka baru kita keluarkan 5 dirham bagi zakat perak. Fa idza balagat 200 fa fiha 5 darahim. Bila cukup 200 dirham tu, barulah keluarkan 5 dirham. Tak. 595 gram kali dengan 2.5%.
Maka akan keluarlah jumlah yang kita perlu bayar untuk zakat perak tadi. Untuk emas, untuk zakat emas dengan perak ni kita ada pembahagian lah. Pembahagian yang mana dibahagikan kepada emas yang dipakai dan juga emas yang disimpan. Yang dipakai ni dikira sebagai perhiasan lah. Yang dipakai dikira sebagai perhiasan. Yang tidak dipakai, yang dibeli, tak disimpan tu sipel lah. Untuk yang dipakai ni, untuk yang dipakai, sesetengah ulama hanya mengatakan paling kurang sekali setahun pakai. Tu dikira pakai dah. Sekali setahun dah, hari raya ke, 2 kali dah raya dah, ataupun sekali lah, ikut bila-bila sekali setahun tu dikira perhiasan dah, sekali pakai. Maknanya kalau dia tak pakai cukup setahun, maka tu kena kira sebagai hak sipil. Dan ada kata kalau dia pakai, dia kena sekurang-kurangnya dia pakai acak kali lah. Nampak dia pakai, tidak kata nampak banyak dengan sipil. Jadi kalau seorang perempuan itu dia beli emas tadi, dia pakai hanya untuk mengelak daripada dikenakan zakat simpanan dah. Zakat emas disimpan dah. Jadi dia pakai sekali. Hak tu setengah ulama kata tak boleh, tak cukup. Hak tu tidak cukup syarat sebagai perhiasan lah. Dia kena panggil, maknanya kalau dia nak dikira sebagai perhiasan, dia kena pakai banyak kali. Jadi pembahagian kita tak ni ada emas dan perak ni dikira sebagai perhiasan, mana hak dipakai dan ada hak yang disimpan. Bagi hak disimpan, dia punya nisab dia iaitu 20 mithqal. 20 mithqal. 20 mithqal. $20 miskol ataupun nama hak biasa kita dengar 20 dinar lah. 20 dinar. Berat 20 dinar, maka kena keluarkan zakat emas tadi. Cukup 20 dinar ataupun dalam ukuran gram kak, dia panggil 85 gram. Cukup 85 gram emas yang disimpan tadi, maka perlu kira emas yang ada dengan dia darat dengan harga semasa. Lepas tu darat pula dengan 25%. 25%, maka akan keluar harga ataupun zakat yang perlu dia keluarkan untuk emas simpan. Emas simpannya dia lah, yang dia tidak pakai tu. Jadi 20 dinar ataupun dalam gram 85 gram. Tengok dia simpan banyak mana emas tadi, tak sama ada dalam bentuk jokong ke, dalam bentuk petok kecil macam coklat ke, ataupun dalam bentuk gelas ataupun rantai tapi dia tidak pakai. Tak, mungkin sebab rosak ke, ataupun banyak sangat tak ada nak pusing setahun ke, tu jadi dikira sebagai emas simpanan dah, sebab dia tidak pakai dalam masa setahun. Jadi bila cukup tu, maka dia kena kira dengan kiraan emas yang disimpan ataupun bukan harta perhiasan. Jadi contoh dia ada 90 gram. Jadi 90 gram tu kena darat dengan harga semasa emas, harga semasa tak. Lepas darat dengan harga semasa, dia akan tubik nilai dalam ringgit lah.
Bila tubik nilai dari ringgit, dia kena darat pula dengan 2.5%. 2.5% tu akan keluarlah selepas darat dengan 2.5% tu akan keluar jumlah zakat yang dia perlu bayar untuk simpanan emas dia tadi. Itu emas yang disimpan. Bagi emas yang digunakan sebagai perhiasan, maka di sana ada beberapa perbezaan lah dari segi tamunya kira dan dari segi penetapan jumlah yang yang patut dikenakan zakat. Sesetengah negeri di Malaysia dia meletakkan kadar uruf bagi negeri masing-masing. Kadar uruf ni kadar yang kebiasaan orang pakai. Maknanya orang ramai-ramai pakai banyak ni. Jadi kalau masih lagi banyak ni, kira tidak kena zakat. Ni kadar yang biasa. Melebihi kadar uruf, menjadi pakai tu lebih daripada orang lain tak. Maka hak tu baru dikira kena zakat. Jadi untuk uruf, kebanyakan negeri ada uruf. Maknanya jumlah kebiasaan orang di negeri tersebut pakai. Orang di negeri tersebut macam Selangor 800 gram. Di beberapa negeri lain macam Sarawak 775 gram. Mengenakan kadar uruf lah, berat emas maksimum yang dipakai. Nah, lebih daripada hak uruf tadi, maka kena zakat. Contoh macam Melaka ada 200 gram. Negeri Sembilan, hak lama dulu dia letak 850 gram. Tapi sekarang ni hak baru dia kata 200 gram. Jadi bagi negeri Kelantan tidak ada uruf. Dia tak letak maksimum berapa pakai baru kena zakat. Tak ada. Begitu juga negeri Perlis. Negeri Perlis pun tidak letak hak uruf bagi negeri Perlis tu untuk orang perempuan di negeri dia pakai. Maknanya pakai sahaja dia akan dikira cara pengiraan ni lah, simpanan lah. Cara pengiraan simpanan, dia tidak kira cara perhiasan dah. Itu sebab dan kenapa tu wallahu alam. Tapi terbaca juga dalam satu laman web tu dia kata sebab penggunaan emas ataupun tujuan pemakaian emas di Kelantan ni dia bukan semata-mata untuk perhiasan. Dia lebih juga kepada perniagaan juga. Jadi parut-parut dia jual ke lagu mana, buat modal ke lagu mana, wallahu alam. Itu antara yang disebut dalam website itulah. Tapi kenapa di negeri kita tidak diletakkan hak uruf tu, wallahu alam. Macam negeri-negeri lain. Kalau hak di negeri Perlis tu, kalau mengikut Dr. Zaharuddin, dia kata kenapa tidak diletakkan hak uruf? Kerana dia kata nak ikut nas sebagaimana jumlah yang ditetapkan oleh Nabi ataupun oleh syariat, 85% untuk emas, simpanan emas ni. Jadi hak tu dia ikut hak tu. Wallahu alam kenapa. Jadi untuk pengiraan emas yang dipakai ni, perhiasan ni juga ada dua cara nak kira. Bagi negeri-negeri seperti Perak, negeri Selangor, Pulau Pinang dah, mereka kira dia ambil keseluruhan emas tadi, keseluruhan emas yang melebihi nisab. Maknanya bagi Perak 500 gram tak. Jadi kalau orang perempuan di negeri tadi pakai lebih daripada 500 gram tak, maka dia akan kira lah. Contoh dia pakai 900 gram. Berat emas 900 gram, capu, gelar, cicing, subel, tak, kata tekak capu-capu lebih 500, 900 gram. Bila 900 gram
dia darat dengan apa harga emas semasa, keluarlah nilai dalam RM tak, untuk 900 gram emas tadi. Setelah keluar nilai harga RM bagi emas yang dia yang dia pakai tadi 900 gram tu, maka dia akan didarat dengan 2.5%. Jadi keluarlah jumlah zakat yang dia perlu bayar. Bagi cara yang kedua ni diguna pakai di negeri Kedah, Perlis, Sabah, Sarawak, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Pahang dan Terengganu. Negeri-negeri ni dia kira tidak serupa dengan negeri yang atas tadi. Kalau hak atas tadi lebih banyak mana, kira semua tadi hak lebih dan hak kadar uruf pun kira juga. Mana campur sekali 900 tak. 900 tukar kepada jumlah nilai RM1, lepas tu baru darat dengan 2.5%. Untuk cara yang kedua ni bagi negeri yang kita sebut tadi, cara dia kira adalah dia tengok berapa berat hak lebih daripada berat yang dikira sebagai berat biasa dalam negeri tadi. Macam uruf dia berapa. Contoh macam di Kedah. Dia guna 170 gram. Uruf di Kedah ni kebiasaan orang pakai sebanyak 170 gram je. Lebih pada tu kena zakat. Jadi bagi seorang perempuan ataupun wanita yang memakai 200 gram, sudah dikenakan zakat perhiasan. Jadi cara dia kira tak serupa dengan atas. Walau atas tadi dia kira 200 darat harga semasa, lepas tu darat pula dengan 2.5. Tu dia kira gitu. Kalau di Kedah ni cara dia tolak dulu dengan berat uruf yang dibenarkan tadi. Jadi 200 tolak 170 gram. Jadi tolak 170 tinggal 30 gram. 30 gram itulah yang kita akan kira dengan kali dengan harga semasa, dan kita darat pula dengan 2.5%. Tu je yang kena zakat. Jadi cara yang kedua ni lebih ringan. Tapi digunakan di Kedah, Perlis, Sabah, Sarawak, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Pahang dan Terengganu. Itu cara pengiraan emas perhiasan, cara yang kedua. Ada yang kira capur sekali dengan hak uruf, ada yang kira tolak dulu dengan hak uruf, nak baki tu hak lebih itulah yang darat dengan 2.5%. Jadi itu adalah cara pengiraan zakat dan cara pembahagian jenis emas. Jadi kita ada emas yang diguna pakai ataupun yang dipakai dikira sebagai emas perhiasan, dan juga yang lainnya ada emas yang disimpan. Jadi kena tengoklah, kalau emas yang disimpan tadi total semua lebih 85 gram, kita kena zakat. Caranya ambil jumlah kita, contoh berat 90. Ambil 90 gram darat dengan harga semasa, lepas tu darat pula 2.5%. Keluarlah jumlah yang kita perlu bayar. Adapun perhiasan, kita boleh, kalau kita pening sangat, boleh pergi rujuk dengan jabat zakat sendiri. Cara nak kira dia, kita pergi royak je berapa jumlah yang kita ada, dia akan kira kita. Ataupun kita tengok dalam internet, masuk je berapa jumlah yang ada, dia akan kira. Jadi antara yang diajarnya, cara pertama tadi bagi negeri Pulau Pinang, Selangor, Perak tu, dia capur sekali dengan hak uruf. Mana total semua hak ada tu darat dengan harga semasa, lepas tu darat pula 2.5%. Adapun negeri lain, Kedah, Terengganu, mereka tolak dulu dengan hak uruf, barulah darat dengan 2.5%. Di sana ada perbezaan pendapat ulama lah berkenaan dengan zakat
perhiasan ni. Zakat perhiasan ni sama ada kena ke tak zakat perhiasan ni ataupun tak payah bayar zakat perhiasan. Jadi sesetengah ulama mengatakan tidak ada zakat tidak dikenakan kepada barang perhiasan. Sebab mereka kira sebagaimana benda-benda lain hak kita pakai, hak kita guna, tak, kita tak kena ke zakat. Jadi emas yang digunakan untuk perhiasan ni juga tidak dikenakan zakat. Tak. Jadi antara lainnya dalam ayat Quran itu sendirilah, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Tak. Yaknizu disebut dalam Quran tadi, yaknizu yang menyimpan. Tak. Jadi orang hak guna, hak pakai tidak termasuk dalam simpanan dah. Nah, tu hujah bagi golongan yang mengatakan zakat perhiasan ni tidak perlu bayar. Dan di sana bagi pendapat yang berlainan, pendapat yang bertentangan kita kata mengatakan zakat dikenakan bagi perhiasan ni. Tak. Antara hujah mereka ni yang samalah ayat Al-Quran juga. Yang tadi juga bila disebut dalam Quran itu emas dan perak, tidak kira lah sipir ke gapo ke, kena juga. Bahkan ada hadis-hadis lain lah. Ada hadis-hadis yang apa? Dan ada wanita jumpa dengan Nabi, pakai gelar, Nabi tanya, bayar zakat ke tak? Kata tak lagi. Nabi kata tak takut kau. Nabi bagi ancaman, tak, maka dia pun bui kepada Nabi. Tak. Bahkan ada yang kata setelah Nabi berkhutbah kepada kaum muslimin, Nabi bagi berkhutbah pula kepada muslimat. Tak. Nabi bagi apa? Targhib. Lepas tu dia orang cabut perhiasan mereka bagi. Tak bagi. Jadi di sana menunjukkan adanya zakat bagi perhiasan. Jadi wallahu alam lah, masing-masing ada hujah masing-masing. Bukan kata tidak ada hujah lah. Masing-masing ada hujah. Jadi boleh buat kajian dan mungkin ada hadirin sini senang dengan pendapat yang bayar, mungkin boleh bayar. Dan ada yang lebih cenderung kepada hak tidak bayar dan rasa hak ni lebih tepat dan lebih mendekati nas, maka terpulihlah kepada hadirin. Cuma ada wujudnya khilaf di sana bagi zakat emas dan zakat perhiasan. Saya rasa setakat itu dulu untuk pagi ni. Tak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.